Mesyuarat 14.2, saya mohon mencadangkan penerangan Menteri berhubung konflik Israel-Palestin di bawah Peraturan Mesyuarat 14-1-I dibuat sekarang dan selepas itu disambung semula dengan urusan seperti dalam aturan urusan mesyuarat hari ini. Ada ahli yang menyokong? Saya mohon menyokong. Ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju, sila nyatakan setuju. Yang tidak, katakan tidak. Lebih suara bersetuju. Penerangan daripada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri di bawah Peraturan Mesyuarat 14.1-I. Silakan. Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri 1. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menarik perhatian Datuk Yang Bertua dan Yang Berhormat ahli-ahli parlimen di Dewan Yang Mulia ini mengenai situasi semasa konflik Palestin-Israel. Pada hari Sabtu yang lalu, 7 Oktober, Yang Berhormat Tuan Dipertua, standing order, point of order. Baik, Yang Berhormat Ketua Baru. Yang Berhormat Tuan Dipertua, saya menyambut baik langkah pihak kerajaan menggunakan 14.1-I penerangan menteri berhubung dengan isu konflik atau krisis di Gaza mengenai Palestin. Tetapi saya rasa adalah elok jika sekiranya penerangan menteri ini diberikan notis terlebih dahulu kepada pihak kami. To be on record, saya baru diberitahu oleh Setiausaha Dewan Rakyat sekejap tadi, beberapa minit, bahawa diperlukan 5 orang pembahas daripada pemangkang. This is not fair. Ini isu besar. Apa salahnya kita buat besok? Bagi peluang kepada kami untuk menyediakan bahan-bahan perbahasan. Jadi kalau dihabiskan di sini, nanti timbul pembangkang tak bercakap. Jadi tak bolehlah begitu. Saya rasa we caught by surprise. Be professional. Be professional. Ni usul besar ni, usul krisis di Gaza. Ya, saya harap kerajaan be fair. Kita menyanjung baik sikap kerajaan. Ya, tapi saya mohonlah supaya kalau boleh Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun pihak kerajaan memberikan secukupnya notis kepada kita, sebab bila pemberitahuan atau penerangan ini diberikan kemudian dihabiskan pada hari ini juga, besok dah tak boleh bercakap dah. Bagi Wars do not wait for preparation, Yang Berhormat. Yang Berhormat, duduk. Okey, sudah. Saya ambil maklum apa peraturan yang telah dibangkitkan tadi. Baik, Yang Berhormat. Saya menyambung Kota Baru. Sekadar bertanya, misalnya adakah kerajaan juga berunding dengan kaukus ahli-ahli parlimen tentang Palestin yang dipengerusikan oleh Ledang, yang sebahagian kami adalah ahli, yang itu juga boleh memberi input kepada proses ini. Terima kasih. Baik, Yang Berhormat Indra Mahkota. Okey, begini. Ya. Peraturan 14.1-I jelas. Dan isu yang dibangkit oleh Kota Baru, saya akan mempengerusikan, saya telah menerima senarai oleh pihak kerajaan, saya akan beri ruang kepada pihak pembangkang untuk berbahas sejauh juga. Dan sedemikian, selepas pihak kerajaan berbahas, saya akan beri 5 minit ya. Dan apa yang saya telah diterimakan, perkara ini boleh dibahaskan ya, sebagaimana telah dinyatakan sini. Saya akan beri 5 minit selepas pihak kerajaan, senarai kerajaan telah ada, saya akan beri pada pihak pembangkang. Tidak jadi masalah. Dan ini saya Yang Berhormat Kota Baru, I invoke. I invoke. It's okay. I'm not disturbing. Perkara 43, peraturan 43, saya nak nyata on record juga. Sebagaimana Yang Berhormat nyatakan on record, I want it to be on record supaya seimbang. Ya. Saya mengkuasakan peraturan 43, 99 dan 100 dan 100. So, tidak jadi masalah ya. Perkara ini. Boleh saya nak dapat pencerahan daripada Yang Berhormat Speaker. Penerangan menteri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini berkaitan dengan isu Palestin tidak tersenarai di dalam aturan urusan mesyuarat hari ini.
adakah boleh dibentangkan? To be on the, saya agree 14.1I itu boleh dimasukkan dalam AUM. Tapi hari ini tidak ada. So we are caught by surprise dengan izin. Tak boleh macam Yang tu. Berhormat Ya. Kota Baru, Ya. perkara ini jelas, if you read dengan izin perkara 14.1 dan aturan majlis telah ditetapkan oleh pihak pengurusi penentu majlis, ya. Yang berhormat pun tahu siapa speaker dan juga pengurusi majlis, dan tidak jadi isu bagi, tidak melanggar pun apa-apa peraturan. Jadi kita teruskan dengan urusan majlis. Silakan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Terima kasih Yang Di-Pertua. Kita sebagai ahli-ahli Parlimen di Dewan Yang Mulia ini sangat prihatin mengenai situasi semasa konflik Palestin-Israel ini. Dan kita tidak boleh tunggu besok kerana ini suatu perkara yang sangat-sangat penting. Yang Di-Pertua, pada hari Sabtu yang lalu, 7 Oktober, dunia dikejutkan dengan berita yang amat menjedihkan dari bumi Palestin. Pertempuran terbaru di Palestin dengan skala yang amat besar tidak pernah difikirkan, tetapi telah meletus. Sejak sekian lama telah menjadi resmi di halwa telinga kita, pertempuran sering berlaku antara Palestin dan rejim Zionis, khususnya di Palestin, akibat tindakan provokasi dan penindasan berterusan oleh penjajah Israel yang kekal dengan dasar kuku besi dan apartheid yang mencengkam penduduk Palestin. Ribuan saudara mara kita di Palestin telah gugur syahid, cedera, dan ramai yang meringkuk di dalam penjara tanpa perbicaraan yang adil. Ibu bapa kehilangan anak, isteri diputuskan kasih sayang, suami dan anak-anak kecil hilang tempat bergantung. Sebagai negara yang bertunjang kepada prinsip-prinsip kemanusiaan dan keihsanan, sudah pasti Malaysia tidak menyokong apa juga gerakan atau tindakan yang kesannya akan menyebabkan kehilangan nyawa, khususnya orang awam yang tidak bersalah. Insiden terbaru di Palestin amat dahsyat dan mengakibatkan kehilangan nyawa yang besar di kedua-dua pihak, selain ribuan yang tercedera dan kerosakan harta benda yang teruk. Adakah ini yang dunia hendak atau nanti-nantikan? Sebelum kita menuding jari kenapa pihak Palestin mengambil tindakan nekat Sabtu lalu, selamilah dahulu mengapa tindakan besar ini diambil. Yang Di-Pertua, konflik di Palestin telah berlarutan sejak 75 tahun yang lalu. Selama ini rakyat Palestin telah menjadi mangsa kepada pendudukan haram Israel, penderitaan dan penindasan setiap hari oleh polisi kuku besi rejim Zionis. Tanah air sendiri dirampas tanpa belas ihsan, dan pencerobohan yang berterusan ke atas Masjid Al-Aqsa. Jutaan warga Palestin telah diusir, tidak dapat kembali ke tanah air mereka sendiri dan perlu menumpang di negara-negara lain. Malangnya, masyarakat dunia khususnya pihak Barat berterusan dengan sikap acuh tidak acuh, menutup sebelah mata, mungkin kedua-dua mata, membenarkan kekejaman oleh rejim Israel tanpa sebarang tindakan punitif. Tindakan berat sebelah ini terus menimbulkan persoalan berhubung
ketidakadilan di dalam penguasaan prinsip dan undang-undang antarabangsa. Kenapa ada dua pendekatan yang berbeza? Krisis Ukraine misalnya, pihak Barat dengan secepat kilat memberi sokongan kepada Kiev. Malangnya, apabila melibatkan Palestin, ia tidak langsung diindahkan. Hatta mana-mana masyarakat yang sekian lama hidup dalam penindasan, kesengsaraan, kezaliman tanpa pembelaan sudah pasti ada tahap kesabarannya. Inilah yang terjadi di bumi Palestin selama ini. Tindakan provokasi dan penindasan ini semakin meruncing sejak rejim Israel didukung oleh parti berhaluan radikal menguasai Tel Aviv. Antaranya tindakan provokasi melampau seperti pencerobohan di dalam Masjid Al-Aqsa dan kawasan sekitarnya semasa pengunjung beragama Islam maupun Kristian sedang mengerjakan ibadah masing-masing. Sikap Israel ini jelas membuktikan bahawa mereka bertindak menyerang sesuka hati tanpa mengira kesucian agama lain. Rentetan daripada kemarahan yang tidak dapat dibendung sudah pasti menjadi lumrah manusia dan telah dibuktikan dalam sejarah peradaban dunia. Golongan yang teraniaya ini pasti akan bangkit mempertahankan hak mereka yang telah dicorak-carikan. Yang kedua, pendirian dan dasar luar negara oleh kerajaan Malaysia. Dalam konflik Palestin-Israel ini adalah jelas dan tidak pernah berubah. Perjuangan membebaskan tanah dan hak Palestin akan tetap menjadi salah satu tunjang keutamaan dasar luar kerajaan Malaysia. Malaysia kekal berpendirian bahawa rakyat Palestin perlu dikembalikan hak mutlak, bebas daripada pendudukan haram Israel, hak dikembalikan tanah yang telah dirampas oleh Israel dan hak membentuk sebuah negara Palestin yang merdeka dan berdaulat dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara mesti terus diperjuangkan oleh negara dan rakyat Malaysia. Pendirian lantang dan tegas Malaysia telah kerap kali dinyatakan secara jelas dan terang di setiap lapangan. Keadaan dan masa telah memperlihatkan perkara ini. Ini termasuk pendirian kita. Siapa pun yang menjadi Perdana Menteri Malaysia, sama ada dulu di sebelah sana atau di sebelah sini, kita tetap berpendirian jelas. Sama ada di Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSCR, Pergerakan Negara-Negara Berkecuali atau NAM dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Malaysia tetap tegas memperjuangkan nasib rakyat dan negara Palestin. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri dalam ucapannya di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York pada 22 September yang lalu telah dengan tegas menekankan pendirian Malaysia mengenai isu Palestin. Ketegasan Malaysia juga jelas dapat dilihat berdasarkan kenyataan keras yang seringkali dikeluarkan negara dalam mengecam dan membantah segala bentuk provokasi dan tindakan keganasan rejim Israel. Ini termasuk menggesa masyarakat antarabangsa, khususnya Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNSC, untuk terus menekan rejim Israel agar menghentikan dasar apartheid dan tindakan tidak berperi kemanusiaan terhadap rakyat Palestin. Malaysia malah turut menyertai beberapa negara lain dalam mengemukakan kenyataan bertulis kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa atau ICJ pada 25 Julai tahun ini
mengenai pendudukan, penempatan haram dan pengilhakan atau pengambil alihan wilayah tanpa kebenaran yang berpanjangan ke atas wilayah Palestin sejak 1967. Malaysia terbuka dan akan terus menyokong segala usaha konkret dan realistik untuk mencari jalan penyelesaian yang adil dan berkekalan terhadap konflik Palestin-Israel ini. Penyelesaian ini hendaklah berdasarkan peruntukan undang-undang, khususnya undang-undang antarabangsa dan resolusi Majlis Keselamatan PBB serta memenuhi teras-teras yang telah saya kemukakan tadi. Ia juga termasuk memberi sokongan terhadap keabsahan rakyat Palestin membentuk sebuah negara yang bebas dari pencerobohan Israel yang berterusan dalam meluaskan penempatan Yahudi di tebing barat. Sokongan tidak berbelah bagi negara kita dan rakyat kita amat jelas dan merentasi segala aspek baik dari segi politik, ekonomi dan penyaluran bantuan kewangan. Pembangunan kapasiti termasuk pembangunan semula infrastruktur. Sumbangan dan bantuan ini disalur dengan pelbagai cara sama ada secara dua hala, serantau atau pelbagai hala. Alhamdulillah, setakat ini bantuan kita bagi membantu rakyat Palestin tidak pernah terhenti. Selain daripada bantuan kerajaan, kita juga turut membantu menyalurkan sumbangan kemanusiaan daripada dana yang dikumpul dari sumbangan awam. Ia dilaksana melalui akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin atau AAKRP yang dikendalikan oleh Kementerian Luar Negeri. NGO-NGO yang berhasrat untuk membantu rakyat Palestin bolehlah menggunakan saluran ini. Yang Dipertua, saya sesungguhnya amat berterima kasih atas sokongan berterusan dan keprihatinan daripada setiap ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini mengenai isu Palestin. Di Dewan Yang Mulia ini seringkali wujud percanggahan dan perbalahan antara kita mengenai pelbagai isu antara pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Namun, tak kala timbul isu Palestin, pasti Dewan Yang Mulia ini bergegar dengan suara keramat. Kesemua ahli-ahli Dewan menzahirkan solidariti bersama kita untuk menyokong Palestin. Kita menjadi satu, senada dan sehati sejiwa menyokong perjuangan dan hak rakyat Palestin atas dasar kemanusiaan. Atas semangat perpaduan dan solidariti rakyat Malaysia dan berdasarkan prinsip-prinsip Malaysia Madani seperti kemampanan, kesejahteraan, hormat dan ihsan, saya memohon ahli-ahli yang berhormat semua untuk menyokong sepenuhnya ketetapan seperti berikut. 1. Malaysia amat bimbang dengan ketegangan yang semakin memuncak di bumi Palestin yang telah melihat ribuan nyawa melayang termasuk orang awam yang tidak berdosa, bilangan kecederaan yang semakin meningkat mendadak dan kerosakan harta benda yang amat besar. Kedua, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu perlu mengambil tindakan segera untuk menggesa semua pihak menghentikan segala tindakan keganasan dan pertempuran demi menghormati dan melindungi nyawa orang-orang awam di Palestin. Ketiga, masyarakat antarabangsa hendaklah meningkatkan tekanan ke atas semua pihak untuk mengambil tindakan segera menghentikan pertempuran demi keamanan dan kestabilan serantau. Dan keempat, rakyat Palestin perlu dikembalikan hak mutlak bebas daripada pendudukan haram Israel. Hak dikembalikan tanah yang telah dirampas oleh Israel dan hak membentuk sebuah negara Palestin yang merdeka
dan berdaulat dan dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara. Yang Dipertua, Malaysia berpendirian teguh bahawa setiap konflik boleh diselesaikan di atas meja rundingan. Malaysia percaya bahawa satu hari nanti dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Palestin akan dibebaskan dari cengkaman rejim Zionis dan akan mendapat semula hak-hak mereka yang diperjuangkan selama ini. Semoga konflik yang berlaku akan dimuktamadkan dan seluruh dunia perlu memainkan peranan dan tanggungjawab secara kolektif tanpa mengira apa-apa kepentingan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri I. Ahli-ahli yang berhormat, penerangan dari Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri ini terbuka untuk ahli-ahli meminta penjelasan dan memberi pandangan. Berikut adalah senarai-senarai yang akan berbahas masa 5 minit. Ya. Saya memulakan dengan Yang Berhormat Indra Makauta, diikuti oleh Yang Berhormat Ledang, diikuti oleh Yang Berhormat Muar. Berikutan itu Yang Berhormat Ipoh Timur, Yang Berhormat Macang, Yang Berhormat Tampin, Yang Berhormat Sek, Yang Berhormat Seri Gading, Yang Berhormat Pasir Putih, Yang Berhormat Hulu Langat dan Yang Berhormat Pasir Mas. Itu adalah senarai pembahas. Saya silakan Yang Berhormat Indra Mahkota untuk memulakan 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Yang Dipertua, saya berdiri untuk memulakan mewakili ahli-ahli Dewan Rakyat dari Perikatan Nasional untuk menyokong usul yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri demi sokongan dan solidariti kita sebagai rakyat Malaysia terhadap perjuangan Palestin. Ada dua bahagian daripada perbahasan saya yang ringkas pada hari ini. Bahagian yang pertama ialah berkaitan dengan ketetapan-ketetapan yang telah digariskan oleh pihak kerajaan. Ada dua perkara yang mesti kita tegaskan. Satu, bahawa rakyat Palestin mempunyai hak, tak kiralah dikira dari sudut mana pun, mereka mempunyai hak untuk mempertahankan diri dan seluruh dunia harus menerima hak mereka untuk mempertahankan diri dan kita harus memberikan solidariti kita dengan menafikan apa saja pandangan-pandangan serong yang cuba diberikan oleh pihak-pihak tertentu, khususnya beberapa kuasa besar di belakang Israel. Saya meminjam kata-kata seorang bekas Menteri Penerangan Palestin. Yang menjadi masalahnya ialah, pertama, apabila orang-orang Palestin mempertahankan diri dengan menggunakan cara-cara ketenteraan, mereka dipanggil teroris. Kita tak boleh panggil mereka teroris. Kedua, ketika mereka tidak menggunakan violent, mereka dikatakan menggunakan violent. Kita tak boleh tuduh mereka menggunakan violent. Ketiga, apabila mereka bersuara, mereka dituduh membuat provokasi. Kita tak boleh tuduh mereka membuat provokasi. Keempat, apabila orang seperti kita atau orang di luar Palestin yang menyokong orang-orang Palestin, perjuangan Palestin dan menentang Zionis Yahudi Israel,
kita dituduh antisemitik. Kita tak boleh kata kita atau menuduh orang lain yang menentang Israel sebagai antisemitik. Dan yang kelima, apabila orang Yahudi sendiri menentang kekejaman Zionis Yahudi Israel, mereka dituduh sebagai dengan izin self-hating Jew. Kita tak boleh kata mereka adalah self-hating Jew. Mereka adalah pendokong-pendokong perjuangan rakyat Palestin. Kita kena sokong bersama dengan mereka. Kedua, saya bersetuju dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, harus ada penyelesaian segera dan menghentikan pertempuran. Tetapi, yang ini saya nak underline, penyelesaian dan menghentikan pertempuran tidak boleh berbalik kepada status quo. Sebab kalau berbalik kepada status quo, inilah yang berlaku. Sudah 75 tahun. Penyelesaian hanya dengan syarat pendudukan haram dan dasar apartheid Israel dihentikan. Baru kita boleh bersetuju dengan penyelesaian. Bahagian yang kedua daripada perbahasan saya merujuk lebih dalam kepada tindakan kita sebagai kerajaan Malaysia. Ada 3 perkara. Pertama, kita mesti terus menggunakan perkataan dan melabelkan Israel sebagai apartheid, entity apartheid, dan sangat mustahak tidak disebut oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, kalau boleh ditambah, Malaysia tidak akan normalisasi hubungan dengan Israel. Kedua, Malaysia harus meneruskan sokongan kita kepada perjuangan Palestin, termasuk dengan mengambil kira bentuk-bentuk baru dan generasi baru Palestin. Sebagai contoh, BDS Movement, Boycott, Divestment dan Sanctions. Saya percaya Ledang akan teruskan selepas ini. Dan di Malaysia ada sebuah pusat baru yang ditubuhkan dan saya harap kerajaan bagi bantuan, khususnya di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Saya merujuk kepada Hashim Sani Center for Palestine Studies di Universiti Melaya. Dan poin saya yang terakhir, yang ketiga dari bahagian yang kedua ialah di samping Malaysia meneruskan sokongan dan solidariti terhadap perjuangan Palestin di semua platform dan semua proses antarabangsa, kita juga sebagai sebuah negara harus meningkatkan dokongan kita dalam bentuk-bentuk yang lain disebut oleh Timbalan Perdana Menteri humanitarian. Saya harap ia termasuk soal pendidikan anak-anak Palestin, termasuk di universiti-universiti dan di sekolah-sekolah di tanah air kita. Saya minta maaf Air Tam tak sempat. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, saya menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota. Dipersilakan Yang Berhormat Ledang. Terima kasih Tok Timbalan Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertamanya ingin menyambut baik usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk membentangkan kenyataan kementerian ataupun kenyataan menteri ini. Ini satu tindakan yang bagi saya penting, pada waktunya, timely dan juga menggambarkan solidariti rakyat Malaysia dan kerajaan kepada Palestin. Keduanya, saya juga pada masa yang sama sebagai pengerusi Caucus Parlimen berkenaan Palestin mengambil pendirian untuk juga memastikan supaya kita berada di aliran arus yang betul apabila kita menyebutkan tentang isu krisis ataupun konflik Palestin-Israel ini. Antara perkara penting yang saya rasa kita kena faham dan sama-sama untuk sampaikan kepada rakyat dan kepada luar sana ialah bahawa apa yang berlaku ini bukanlah satu tindakan ganas daripada pihak Hamas kepada Israel, tetapi sebenarnya satu tindak balas mempertahankan diri yang selama ini telah dilakukan secara ganas oleh Israel. Pihak rejim Zionis Israel mengambil tindakan ganas, zalim, pendudukan haram, melanggar hak asasi manusia selama-lamanya. Dan oleh kerana itu, tindakan ini perlu diambil dan wajar diambil untuk memastikan supaya ada
hak itu dapat dipertahankan kepada rakyat Palestin dan kepada tanah Palestin. Sebab itu bagi saya, kita menekankan, saya rasa kita kena kerap tekankan perkara ini. Sebagai wakil-wakil rakyat, jangan ada perasaan bahawa timbul kenapa berlakunya peperangan ini sehingga menyebabkan rakyat Palestin sendiri yang terpaksa tanggung sengsara akibat daripada tindakan Hamas. Ada timbul mungkin naratif ataupun pandangan-pandangan yang begini. Mereka kata, okey, sekarang Hamas mempertahankan diri, tapi yang sengsaranya adalah rakyat Palestin di Gaza. Mereka duduk dalam kawasan Gaza yang adalah satu penjara terbesar dan sekarang diserang dan tidak dapat keluar daripada Gaza. Dan terpaksa tunggu untuk mati sahaja. Jadi, ini saya rasa tidak benar. Kita kena pertahankan, kita kena bagi naratif yang betul. Iaitu, pertamanya kita kena faham bahawa ini adalah negara haram Israel. Apa yang berlaku pada tahun 1948, apa yang berlaku pada tahun 1967 dan seterusnya, apabila mereka menduduki secara haram yang disebut sebagai settler colonialism, penjajahan pendudukan haram, mengambil tanah-tanah rakyat Palestin. Malah di West Bank itu pun mereka kata itu sebenarnya adalah tanah jajahan Palestin tetapi dianggap sebagai di bawah Israel Authority. Mereka tidak bebas untuk bergerak. Jadi, kita kena bagi satu naratif yang betul berkenaan dengan perkara ini. Ini adalah respon tegas kita. Kita tidak boleh biarkan keganasan itu berterusan dan oleh kerana itu pihak Palestin terpaksa mempertahankan diri dan bawa perkara ini kepada pihak antarabangsa dan lain-lain. Timbalan Yang di-Pertua, pada masa yang sama, insya-Allah, saya ingin juga menyebutkan beberapa tuntutan yang dibuat oleh Caucus. Lepas ini kita akan adakan sidang media. Iaitu tekanan ini mesti dizahirkan kepada rejim Israel supaya mereka pertama, seperti mana yang disebutkan oleh Indra Mahkota tadi, menghentikan segala kegiatan yang melanggar undang-undang dan hak kemanusiaan. Kedua, menghormati hak kedaulatan rakyat Palestin di bumi mereka sendiri. Ketiga, tidak menjadikan situasi sekarang sebagai alasan untuk tindakan khianat mencetuskan pergolakan di Palestin dan juga untuk mendapatkan sokongan negara-negara lain melalui hubungan normalisasi tadi. Kita kena tolak normalisasi ini. Saya percaya Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan ahli-ahli wakil rakyat sekalian, tindakan ini mungkin berlaku kerana ini untuk menghentikan normalisasi yang bakal berlaku di antara Israel dengan Arab Saudi. Ini sedang dalam proses. Kalau ini berlaku juga bermakna ianya akan menimbulkan satu suasana yang amat complicated bagi negara-negara yang ada hubungan dengan Arab Saudi termasuk Malaysia. Jadi saya percaya perkara ini juga perlu ditekankan oleh kerajaan dan juga oleh. Akhir sekali, Kinabatangan nak masuk sikit dah. Satu saat. Berhormat, apakah Berhormat juga ingin mencadangkan kepada kerajaan bahawa perlu satu resolusi di PBB secara serta-merta memberhentikan penindasan Israel ini sudah 75 tahun, tetapi PBB menjadi bisu dan tidak mengambil tindakan apa-apa. Saya setuju. Saya percaya perkara ini perlu dibawa kepada peringkat PBB walaupun kita tahu tindakan oleh PBB ini banyak dilanggar sudah oleh pihak Israel. Tetapi ianya perlu diteruskan. Malah saya ingin cadangkan kepada pihak kerajaan dan juga parlimen supaya kita membawa isu ini kepada peringkat IPU, Interparliamentary Union, yang akan bersidang tidak lama lagi. Di samping itu, ke dalam persidangan Parliamentary Union of the OIC Countries, PUIC. Ini adalah persidangan-persidangan yang boleh menjadi platform pelantar untuk kita bangkitkan berkenaan dengan isu rakyat Palestin dan mendapat hak mereka. Dan akhir sekali, Timbalan Yang-Pertua, saya juga memohon supaya rakyat Malaysia bangkit, mendengar berkenaan perkara ini, ambil perhatian, ambil berat, ambil serius berkenaan dengan perkara ini kerana ianya bukan hanya soal Palestin tetapi ianya adalah soal hak kemanusiaan mereka, kebebasan, keamanan dan juga memberikan harapan bagi kita bahawa kita ada perjuangan yang berterusan
untuk membebaskan dan memastikan tanah mereka ini mendapat hak yang sewajarnya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ledang. Dipersilakan Yang Berhormat Moore. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Realiti pada hari ini, rakyat Palestin sedang hidup di dalam penjara terbesar di dunia. Kebebasan harian disekat, dihalau dan diusir daripada tanah dan rumah milik mereka. Elektrik dan air dikawal oleh pemenjara mereka, iaitu Israel. Mereka setiap hari tidur dalam ketakutan. Pada bila-bila masa pagi dan malam boleh dibedil oleh bom. Pada bila-bila masa the occupiers boleh ketuk, hentam pintu, usir mereka daripada rumah yang baru dibina. Realitinya mereka sedang hidup dalam ketakutan 24 jam, 7 kali seminggu selama berdekad-dekad lamanya. Perkara ini bukanlah perkara yang baru timbul dan muncul beberapa minggu yang lepas. Sebab itu, apabila pihak dunia hanya menggunakan selective outrage, kemarahan yang selektif, apabila ada mangsa dan rakyat yang tidak bersalah dibunuh, tetapi mereka menutup mata, membutakan mata, memekakkan telinga apabila rakyat Palestin dibunuh dengan kejam sejak berdekad-dekad lamanya. Dan ini bukanlah perkara yang hanya diadili oleh pemimpin rakyat Malaysia. Kalau kita lihat laporan Amnesty International sendiri yang menunjukkan bahawa kekejaman Israel ini direkodkan sebagai war crimes, jenayah besar peringkat antarabangsa. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, turut dirujuk dengan izin to the International Criminal Court, Mahkamah Jenayah Dunia, kerana pembunuhan yang kejam, pengambil alihan tanah secara paksaan, usiran besar-besaran. Persoalannya ini, apabila pemimpin dunia di persada dunia katakan Israel has the right to self-defense, di manakah mereka apabila rakyat Palestin dibunuh secara kejam? Mana hak Palestin untuk membela dan mempertahankan nasib mereka? Kita tidak boleh ada selective outrage. Adakah nyawa seorang Israel jauh lebih bermakna daripada nyawa seorang bayi, wanita, anak-anak yang kejam dibunuh di Palestin? Sebab itu Tuan Yang di-Pertua, saya ingin memaklumkan dalam dewan ini kita tidak boleh ada selective outrage ini. Kalau di Ukraine, negara-negara besar dunia, Eropah, Amerika Syarikat, UK dan yang lain cepat bertindak, berikan bantuan, berikan pembelaan. Mereka kata we need to fight the occupiers kerana Rusia ambil alih tanah secara paksa. Tetapi di dalam Palestina Israel pula, apabila the occupiers datang mengusir, membunuh dengan kejam, secara tiba-tiba mereka buta, pekak dan bisu. Itulah selective outrage di peringkat persada dunia yang wajib kita tentang dan lawan. Perkara ini lebih merisaukan, Tuan Yang di-Pertua, adalah kerana ini adalah bom jangka. Bom jangka ini berdekad-dekad lama. Tetapi lebih spesifik sejak 2-3 tahun yang lepas, apabila tanah-tanah yang sebelum ini, I'm not talking about pre-1960s, yang telah dibina rumah-rumah orang Palestin, secara tiba-tiba illegal occupiers sedikit demi sedikit mengambil alih tanah bumi Palestin yang semakin lama semakin kecil. Mereka ketuk pintu ke pintu, usir mereka keluar, tarik heret orang Palestin keluar daripada rumah, pukul mereka, ada yang sampai dibunuh. Pada baru-baru ni di perhimpunan PBB, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan satu peta yang menunjukkan bahawa bumi Palestin itu tidak wujud lagi. Tetapi sambil dia mengeluarkan peta yang melenyapkan bumi Palestin, menteri-menteri tertinggi di dalam kabinetnya kata bahawa mereka akan mengusir rakyat Palestin. Tetapi sambil perkara ini berlaku, masih ada negara-negara Islam
yang sanggup bersekongkol dengan kepimpinan pembunuh Benjamin Netanyahu ini. Sebab itu Malaysia perlu tegas dalam bab ini. Walaupun di persada dunia, minta maaf, masa sangat ringkas, singkat. Walaupun kita ada hubungan yang baik dengan negara-negara ini, but we should not compromise. Saya ada satu cadangan, izinkan 30 saat. Yang kalau boleh saya cadangkan kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Kerana sambil kita melihat apa yang sedang berlaku, Malaysia ada peranan untuk dimainkan. Kita patut memanggil persidangan OIC secepat mungkin dan keluarkan satu kenyataan bersama dengan negara-negara OIC to condemn unequivocally the mass murder of Palestinians, bukan saja pada masa ini tetapi berdekad-dekadnya lepas. Dan yang kedua, secara pragmatik adalah untuk menubuhkan humanitarian corridor supaya saluran-saluran bantuan asas dapat disalurkan sebaik mungkin. Kerana Tuan Yang di-Pertua, sambil kita selesa di dalam Dewan ini, sambil mereka sedang berperang, negara Israel telah pun memutuskan elektrisiti, air, sumber asas kepada rakyat Palestin yang tidak bersalah langsung. Walhal kalau di Ukraine, walaupun ada ura-ura Russia memutuskan elektrisiti, terus dipanggil this is the biggest war crime, jahat, kejam. Tetapi apabila negara Israel memutuskan elektrisiti, air, asas untuk orang hidup, hospital dibedil, hancur, satu bangunan dihancurkan, masjid yang dibina oleh Malaysia hancur, dilenyapkan begitu saja. Tapi tak ada pun mereka kata this is a war crime. So we need to set up that humanitarian corridor secepat mungkin supaya bantuan asas dapat disalurkan sebelum perkara ini melarat. Malaysia perlu bertegas mempertahankan prinsip kita jaga negara-negara kecil seperti Palestin. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Mohon dipersilakan Yang Berhormat Macang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan di-Pertua kerana memberi peluang untuk kami membahaskan perkara yang penting pada hari ini. Dewan Yang Mulia, Tuan di-Pertua, kita lihat sebenarnya pada hari ini, ketika ini, hipokrasi Barat dalam melihat konflik yang berdarah di Gaza, di Palestin ini memuncak dan tidak surut. Kita lihat bila mana Ukraine membela, mempertahankan wilayahnya, Barat mengatakan mereka adalah pejuang kebebasan dan hak kedaulatan mereka. Tetapi bila Palestin membicara puluhan tahun hak kedaulatan, kebajikan, kemanusiaan, mereka dicop sebagai teroris. Tuan di-Pertua, pada hari ini ahli Parlimen Perikatan Nasional akan menyokong usul dan pandangan yang diberikan tadi oleh Bagan Datuk, walaupun kita berbeza dari segi politik. Ini kerana keutamaan maqasid kita, khususnya sebagai umat Islam, dalam mempertahankan Masjidil Aqsa dan bumi Palestin, bumi para anbiya, melangkaui perbezaan politik kepartian. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin merekodkan pendirian saya dalam Dewan Yang Mulia pada hari ini bahawasanya Israel adalah rejim apartheid. Israel adalah rejim penjajah zaman baru. Israel adalah rejim fasis yang kita perlu sama-sama sokong dan perakui. Ini penting Tuan di-Pertua kerana dalam kita bukan terlibat di medan pertempuran yang berdarah, kita terlibat dalam medan pertempuran idea, medan pertempuran diplomasi, di mana idea dan hujah kita akan memberi kesan yang besar berkenaan dengan dasar luar negara-negara Barat dan dasar luar negara-negara OIC yang semakin menerima proses menormalisasikan hubungan dengan Israel yang Malaysia perlu tolak sampai kiamat. Tuan Yang di-Pertua, pada masa yang sama, saya ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan, pada Wisma Putra, untuk mengambil pendekatan yang baru selain daripada diplomasi melalui pintu diplomasi PBB. Saya syorkan kepada pihak kerajaan untuk mengepalai diplomasi agama dan budaya. Kerana kita tahu, walaupun memang konflik di Palestin ini adalah konflik kemanusiaan, it's about territory and land. Pada masa yang sama,
memang ada unsur-unsur keagamaan yang kuat sama ada di pihak Muslim maupun di pihak Yahudi. Ya, itu. Terima kasih Yang Berhormat Macang. Ini memang satu tindakan tepat. Kedua-dua pihak memang sokong. Setiap kali kita bahas perbuatan keji Zionis itu memang kita kecam. Dan saya tertarik Yang Berhormat kata boleh bawa dan bincang. Bukan sekadar resolusi. IPU ada, OIC ada, PBB ada. Setiap kali kita buat satu resolusi, tindakan susulan itu kita tak nampak. Apa tindakan Malaysia yang lebih berani untuk kita mengusulkan perkara ini? Ada suatu keputusan yang positif. Terima kasih. Terima kasih Aitam atas cadangan yang penting dan saya ingin membawanya kepada perbincangan yang ini. Kalau kita lihat sebenarnya tuan-tuan, Tuan Ibu Ketua, kita perlukan diplomasi agama dan budaya supaya naratif yang songsang yang dijaja oleh Jewish lobby di Washington berkenaan dengan Israel dan Palestin itu diperbetulkan. Kalau kita lihat, kita pernah ada seorang anak Malaysia yang sudah pun berbakti di Palestin, Dr. Ang Sui Chai, dalam bukunya From Beirut to Jerusalem, seorang doktor. Beliau merupakan seorang penganut Christian Zionis pada asalnya. Tetapi selepas beliau sendiri turun menyaksikan kesan pembantaian Sabra dan Shatila, beliau mengubah pendirian beliau dan menjadi orang yang memahami masalah Palestin dengan seadilnya walaupun beliau bukan merupakan seorang Muslim. Dan ini satu perkara yang penting kerana kita lihat keangkuhan Barat, keangkuhan Israel walaupun mereka ini minoriti disokong oleh pelobi-pelobi Yahudi Zionis di Amerika. Kita perlu betulkan naratif ini dengan adakan banyak dialog-dialog berkenaan agama, berkenaan dengan kegagalan Zionism dalam memberi keadilan kepada kaum Yahudi. Silakan Kang. Kang tunggu lama dah. Okey, Yang Berhormat Tuan Ibu Ketua, Yang Berhormat Macang. Setuju tak Macang kalau saya katakan inilah masa yang amat sesuai untuk rakyat Palestin bangkit melalui pergerakan Hamas dan Brigade Al-Qassam untuk mengusir Israel keluar dari bumi Palestin. Inilah pasukan yang amat digeruni oleh Israel berbanding dengan PLO pimpinan Yasir Arafat. Biar mati syahid, jangan mati kata Allahu Akbar. Takbir. Terima kasih Kang. Saya bersetuju penuh. Ini masa untuk kita berikan sokongan penuh kepada Hamas dan Brigade Al-Qassam dalam mempertahankan setiap inci bumi Palestin dan yang lebih penting Masjid Al-Aqsa yang kita sama-sama pegang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya menyokong usul Bagan Datuk. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Macang. Dipersilakan Yang Berhormat Ipoh Timur. Terima kasih Timbalan Speaker. Setiap hari secara puratanya 3 kejadian akan berlaku di mana rakyat Palestin bukan sahaja diusir daripada rumah mereka, tetapi yang datang mengusir yang kita boleh namakan apa jua nama, peneroka ke, penceroboh ke, peneroka pencerobohan haram daripada Israel ke, mereka diusir daripada rumah. Apabila mereka diusir daripada rumah mereka turun-temurun, mereka baling batu untuk mempertahankan rumah mereka. Apabila mereka membaling batu, serangan kembali adalah ditembak di kepala. Ini adalah realiti yang telah berlaku semenjak penjajakan atau tracking dilakukan oleh UN. 3 kejadian seperti ini berlaku setiap hari. Setiap hari Dan apabila kita dengar respon daripada luar, khususnya dari kalangan orang Malaysia, di mana ia disamakan apa yang telah berlaku dalam 2-3 hari ini, disamakan dengan satu tindakan keganasan. Saya mohon, saya mengajak semua ahli-ahli dewan di sini untuk memainkan peranan dan mengambil tanggungjawab
untuk menyedari rakyat senegara kita bahawasanya kita tidak boleh sekali-kali menyamakan tindakan yang ditakluki dengan yang menakluki. Puan Timur minta sesokong. Terima kasih Puan Timur. Saya juga turut bangun untuk menyokong usul ini dan juga mencadangkan pertamanya kalau boleh kerajaan juga menyediakan bantuan perubatan kepada mangsa-mangsa di Palestin, di mana kita boleh aturkan satu misi untuk memberi bantuan perubatan kepada mangsa-mangsa yang mengalami kecederaan disebabkan oleh tindakan kejam Israel. Pada masa yang sama, saya ingin tanya kepada kerajaan, adakah kita juga bercadang untuk menyediakan pasukan pengaman daripada Malaysia ataupun daripada ASEAN untuk ke situ bukan bertempur tetapi sekurang-kurangnya melindungi mangsa-mangsa yang dizalimi dan dikejami oleh Israel? Puan Timur, tambah sikit daripada apa yang disebut tadi. Sikit. Okey, terima kasih Puan Timur. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Sekarang ni kita minta semua rakyat Malaysia supaya tidak terpengaruh dengan agenda Barat yang menyebut apabila rakyat Palestin mempertahankan tanah air mereka, mereka disebut pengganas. Sedangkan berpuluh tahun, daripada tahun 47, 46, 45, apabila rakyat Palestin dibunuh hari-hari, tiba-tiba media-media kita termasuk dalam negara menyebut rakyat Palestin adalah pengganas, sedangkan mereka mempertahankan tanah air. Yang ini kita kena minta media-media kita supaya jangan terpengaruh dengan media-media Barat yang mereka ada hide agenda mereka sendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada dua yang hormat. Saya setuju dengan segala yang telah dibawa, khususnya cadangan yang dibawa oleh Jelutong bahawasanya kita bertanggungjawab sebagai satu pelaku negara untuk menghantar pasukan penyelamat atau pasukan perubatan untuk membantu usaha-usaha di sana untuk menyelamatkan nyawa. Tapi pada asasnya, apa yang perlu kita pertimbangkan, seperti disebut oleh Aitam tadi, tindakan susulan selepas ini, kita boleh keluarkan 100,000 resolusi di mana-mana peringkat multilateral pun, kita perlu pastikan tindakan diambil dan pastikan undang-undang antarabangsa terpakai sama untuk semua termasuk rejim pengganas Israel ini. Ini adalah sesuatu yang wajib. Sebab keganasan yang telah mereka lakukan selama ini tidak boleh menunggu tindakan keadilan lagi. Bab menunggu ni saya terpaksa membawa bahawasanya peperangan tidak menunggu kesiagaan mangsanya. Maka resolusi kita, cadangan kita, ketetapan yang bakal kita buat dalam Dewan Yang Mulia ini tidak boleh menunggu. Sekian, terima kasih. Ipoh Timur menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Timur. Dipersilakan Yang Berhormat Sek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Satu ucapan oleh Syahid Sheikh Ahmad Yassin sebelum beliau syahid 2004 mengatakan bahawa bumi Palestin dan Masjid Al-Aqsa bukan hak milik mutlak orang-orang Arab, bahkan ialah hak umat Islam keseluruhan dan hak kemanusiaan sejagat yang ciptakan keamanan dan menentang kezaliman. Operation Al-Aqsa Flood yang sedang berlangsung sekarang ini adalah satu manifestasi daripada langkah besar gerakan pembebasan di Palestin untuk menamatkan kekejaman dan kezaliman yang dilakukan oleh rejim apartheid Israel lebih 70 tahun. Pada 6 hari bulan Oktober 1973, tarikh yang sama berlaku dalam Operation Al-Aqsa Flood ini, iaitulah yang disebut Yaumul Kippur, perang Ramadan di antara negara Arab dan Israel. Dan selepas itulah berlakunya perluasan wilayah-wilayah haram Israel. Dalam laporan Pesuruhjaya Tinggi Hak Asasi Manusia, laporan oleh Volker Turk
pada tahun lepas, jumlah penerokaan haram rejim Israel di seluruh tanah Palestin telah meningkat daripada 520,000 penempatan haram kepada 700,000 penempatan haram sejak sedekad yang lalu. Maka sudah pastilah tindakan Hamas ini adalah untuk nak mengembalikan tanah-tanah mereka yang telah dirampas, termasuklah di bumi Gaza yang hari ini menjadi penjara terbesar di dunia. Saya sempat ke sana 3 kali melihat penderitaan penduduk Gaza itu dan sempadan dengan Israel yang disekat, yang hari ini telah pun dirobohkan pagarnya di Askalon, di Beersheba itu adalah tanah-tanah orang-orang Palestin yang telah dirampas sejak sekian lama. Tuan Yang Pertua, yang penting juga ialah pada hari ini seluruh dunia perlu melihat apa yang berlaku ini sebagai titik untuk menamatkan penderitaan rakyat Palestin dan menghentikan kezaliman yang berterusan oleh rejim apartheid. Ya, jika tidak ada noktah pada pertempuran ini, sudah pasti negara Palestin itu akan lenyap, termasuklah di bumi Gaza, di tebing barat dan sebahagian daripada kawasan-kawasan yang telah pun diduduki oleh Israel pada ketika ini. Sik, laluan sikit. Ya. Adakah Yang Berhormat bersetuju supaya kefahaman menentang Israel ini diterapkan dalam pelajaran di sekolah-sekolah, supaya anak-anak muda kita di sekolah sudah faham daripada awal pendirian negara menentang kezaliman Israel ini diterap di peringkat sekolah lagi? Adakah Yang Berhormat setuju? Ya, sudah pasti ia perlu diberi suatu penegasan bahawa proses sejarah yang berlaku mesti difahami oleh seluruh anak-anak kita supaya mereka memahami, mengenal yang mana adil, yang mana zalim yang sedang dilakukan oleh manusia hari ini. Tuan Pertua, yang poin kedua terakhir, iaitulah saya ingin memohon perhatian pihak kerajaan apa langkah terdekat yang akan disalurkan oleh pihak kerajaan khususnya dalam bantuan kemanusiaan kepada lebih seluruh rakyat Gaza khususnya. Dalam laporan 24 jam lalu sudah hampir 300 orang yang terkorban, termasuk 20 kanak-kanak, lebih sudah 2,000 yang tercedera, dan masjid dan hospital-hospital di Gaza juga sedang penuh syarat dengan pesakit-pesakit yang cedera dan sebagainya. Dan saya yakin rakyat Malaysia hari ini sedang bergerak, termasuk daripada NGO-NGO kita di Perikatan Nasional, di parti kita sedang menggerakkan Aid for Palestine, dan kami mohon pihak kerajaan bersama memberi komitmen kalau dapat disebut Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri jumlah yang akan disalur oleh kerajaan pada hari ini untuk diumum kepada seluruh rakyat berapa juta yang kita akan salurkan, termasuk kita akan kumpul bersama dengan seluruh jumlah-jumlah yang akan dikumpul bersama oleh rakyat Malaysia. Dan saya ingin menegaskan bahawa langkah yang segera perlu diambil oleh Wisma Putra, segera membuat perundingan dengan kerajaan Mesir bagi kerajaan Mesir membuka pintu sempadan di Rafah yang menjadi penghalang bantuan kemanusiaan daripada seluruh dunia, termasuk di Malaysia. Pemuda-pemuda di Malaysia, pertubuhan-pertubuhan Islam bersedia untuk masuk ke Gaza untuk memberi bantuan, dan sudah pasti ia memberi impak besar kepada lebih 2 juta rakyat Gaza yang sedang dikepung. Penang, ringkas. Terima kasih. Terima kasih Datuk M. Tuan. Terima kasih Sik. Saya cuma nak minta isu ni dibentangkan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Kita minta segala lepas ni saya rasa ada bentuk perjanjian damai. Perjanjian damai ini kita tidak boleh bersetuju, kerana setiap perjanjian damai inilah yang menyebabkan Israel melampau kerana dia disokong oleh dunia. Jadi perjanjian damai yang masa akan datang, kita harap kerajaan Malaysia tidak akan bersetuju dengan segala perjanjian damai ini supaya mereka tidak menjadi lebih ganas. Kalau kita bersetuju, makna Malaysia juga bersetuju dengan kewujudan keganasan, kezaliman yang dilakukan oleh Israel terhadap penduduk Palestin ini yang dah 100 tahun dah dibunuh sampai sekarang ini. Saya harap kerajaan Malaysia ambil perhatian, tidak menyokong segala perjanjian damai yang akan dibuat. Selepas ini akan ada lagi, insya-Allah. Terima kasih. Tuan Yang Pertua, saya terakhir poin saya iaitu saya memohon penjelasan daripada pihak kerajaan
kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri bagaimana pendirian tegas kita ketika mana ada suara dan sudah ada kenyataan khususnya daripada Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri yang menyokong proses yang dipanggil two-state solution dengan izin, yang saya pasti penjelasan ini tidak pun kita mengambil kira daripada penduduk Palestin itu sendiri. Mereka sendiri tidak bersetuju two-state solution ini. Dan kita sangat kesal apabila kenyataan ini disebut oleh Perdana Menteri ketika dalam sidang tahun ke-43 ASEAN Summit baru-baru ini. Dan kita sangat menyesali kalau proses two-state solution ini dibawa oleh negara kita, yang saya yakin seluruh rakyat Palestin dan sama ada mereka berada dalam Palestin itu sendiri yang menjadi pelarian di negara-negara di sekitar itu, mereka sangat tidak bersetuju bahwa mereka memastikan kami perlu kembali ke negara Palestin untuk mengambil kembali tanah-tanah yang telah dirampas. Ada sebagian orang-orang Palestin di Lebanon menjadi pelarian. Mereka masih memegang kunci-kunci rumah mereka yang telah dirampas sejak tahun 1997 dulu. Tuan Yang Pertua, saya mohon untuk kita membuat penegasan berkaitan dengan Palestin ini untuk mereka merdeka pada suatu hari nanti. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Sheikh. Yang Berhormat Arau, duduk sekejap. Ya. Okey, baik. Saya ada beberapa keputusan dibuat di sini. Ya. Right. Kita telah tetapkan pukul 1 ini, selepas saya bercakap ni, kita akan tangguh, sambung pada 2.30. Tapi selepas itu ada beberapa perkara. Permohonan ulu langat untuk menggantikan tampin dan tampin untuk menggantikan tempat ulu langat saya luluskan. Jadi selepas waktu makan ni, ulu langat boleh berbahas. Baik. Selain pada itu, baki-baki pembahas adalah Ulu Langat, sebelah kajian Ulu Langat, Tampin, Seri Gading. Manakala di sebelah kiri saya, Yang Berhormat Pasir Putih dan Yang Berhormat Pasir Mas dan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri akan menjawab. Sekian. Dengan demikian, kita tangguh ke pukul 2.30. Muhammad Arau masuk ke?